Okey, dalam smartphone ada dua jenis bateri yang digunakan, iaitu yang pertama adalah lithium ion ataupun pendeknya Li-ion, dan yang kedua adalah daripada lithium polymer atau LiPo. Walaupun kedua-dua jenis bateri nampak macam sekilas pandang macam sama, tapi sebenarnya diorang mempunyai teknologi berbeza dan juga ada kelebihan dan kekurangan setiap satunya. Untuk video kali ini, jom kita tengok apa jenis teknologi dan juga perbezaan, kelebihan dan kekurangan antara lithium ion dan juga lithium polymer yang ada dalam smartphone kita. Jom! First sekali adalah lithium ion. Bateri lithium ion ni adalah merupakan teknologi lama dan dibangunkan sejak daripada 1912 lagi. Namun bateri jenis ni hanya mula popular sekitar tahun 1991. Dan sejak daripada itu, bateri lithium ion ni dah mula digunakan dalam pelbagai produk, contohnya seperti kamera, pemain muzik dan juga smartphone yang kita gunakan sekarang. Lithium ion ni sangat sesuai digunakan pada kebanyakan produk sebab dia mempunyai density energi yang tinggi yang membolehkan saiz kapasiti bateri yang besar dalam package yang kecil dan juga mudah untuk dihasilkan. So dari segi chemicalnya, lithium ion ni dibina daripada dua elektrod positif dan negatif yang dipisahkan dari elektrolyte jenis cecair seperti ethylene carbonate ataupun diethyl carbonate. Jadi disebabkan dia gunakan chemical berbentuk cecair, desain bateri daripada lithium ion ni hanya terhad, tak boleh buat bentuk kepada macam-macam. Lagi satu, dalam setiap getaran mengecas, kapasiti maksimum bateri lithium ion ni dia lebih laju untuk berkurang berbanding lithium polymer. Disebabkan penggunaan cecair elektrolyte tu, ia boleh menjadi sangat tak stabil bila pada suhu ekstrim ataupun dicucuk secara terus yang membuatkannya ia mudah meletup ataupun terbakar. Tapi kes seperti ni dia jarang berlaku sebab dah ada circuit yang boleh kawal dan periksa bateri bila time charge atau discharge untuk mengelakkan dia daripada menjadi terlalu panas. Tapi still, risiko dia masih tetap ada. Yang kedua adalah lithium polymer. Okey, lithium polymer ni merupakan teknologi yang lebih baru daripada lithium ion. Dia muncul sekitar lewat 1970-an dan sekarang pun dah mula digunakan dalam kebanyakan smartphone. Dia sama macam lithium ion. Lithium polymer ni digunakan elektrod positif dan juga negatif. Namun pemisah antara elektrod tu datangnya daripada chemical solid ataupun gel dan bukannya cecair macam dekat lithium ion. So disebabkan chemical dekat lithium polymer ni dah berbeza, bateri lithium polymer ni dia ada flexibility daripada segi rekaan, nak buat bentuk yang lebih bermacam-macam, dan dia juga kurang risiko untuk mengalami kebocoran elektrolyte. So secara praktikalnya, dia adalah lagi selamat daripada lithium ion. Dan lithium polymer ni juga dari segi fizikalnya adalah lagi ringan berbanding lithium ion. Tapi dari segi kekurangan dia, lithium polymer ni nak buat dia tu, kos pembuatan dia adalah agak tinggi dan mahal. Dan juga bateri lifespan tu penggunaan dia adalah lagi pendek berbanding lithium ion. Pada masa yang sama, energy density dia adalah lagi rendah berbanding lithium ion. Jadi katakan ada dua bateri, lithium ion dan juga lithium polymer, pada kapasiti bateri 3000 mAh contohnya, saiz lithium polymer ni akan lagi besar berbanding lithium ion. Kedua-dua bateri lithium ion dan juga lithium polymer ni dia ada kelebihan dan kekurangan. Contohnya kalau brand tu dia nak kapasiti bateri pada harga yang rendah, dia orang akan pilih lithium ion. Kelemahan utama lithium ion ni dia hanyalah kapasiti bateri dia semakin berkurang bila dicas terlampau banyak. Untuk lithium polymer pula, dia lagi sesuai dan selamat untuk digunakan. Dia tak mudah terbakar, tak mudah bocor. Terutamanya sekarang ni kan kita dah tengok sistem pengecasan dah mencecah sehingga 100 watt, 120 watt dekat smartphone. Memang sesuai lah gunakan lithium polymer ni. Walaupun bateri lifespan bila dicas makin banyak adalah lagi pendek dekat lithium polymer berbanding lithium ion, kapasiti maksimum lithium polymer dia tak mudah berkurang berbanding lithium ion. Kalau korang tengok dalam pasaran smartphone sekarang ni, kebanyakan telefon yang menggunakan bateri lithium ion datangnya daripada model bajet dan pertengahan. Kalau untuk lithium polymer pula, dia datangnya daripada telefon kelas flagship ataupun dari smartphone yang ada saiz kapasiti bersaiz gergasi. Dari segi praktikalnya dalam pasaran, sekarang memang dah banyak pun smartphone yang gunakan lithium polymer. Macam contoh Samsung Galaxy S21, Google Pixel 5, Huawei Mate 40 Pro, Asus ROG Phone 5 dan juga lain-lain. Bateri lithium ion banyak digunakan dekat smartphone sebelum ni. Namun sekarang dah semakin kurang digunakan. Tapi ada juga yang masih gunakan, macam contohnya dekat iPhone 12 Pro Max ataupun iPhone SE 2020. Kalau untuk power bank pula, dia orang gunakan teknologi daripada lithium polymer sebab lagi selamat dalam suhu ekstrim dan juga dia adalah lagi ringan dari lithium ion. Okey, korang perlu kisah ke tak kalau bateri dalam smartphone korang datangnya daripada lithium ion ataupun lithium polymer? Kita sebagai user memang tak boleh pilih sesuka hati nak letakkan bateri dalam smartphone kita ni daripada jenis mana. Boleh pula nak pilih lithium ion ke, nak pilih lithium polymer ke, tak. Semua tu bergantung pada decision brand tu. Tapi dengan kita tahu jenis bateri yang ada dalam smartphone kita, dia dapat bagi idea macam mana kita boleh jaga bateri tu dalam smartphone. Okey, contohnya kalau telefon korang dia didatangkan dengan bateri lithium ion, confirm lah korang akan lebih berhati-hati dengan suhu yang terlampau panas bila cas ataupun time guna tu.
Atau contoh lain adalah korang tak sewenang-wenangnya cucuk bateri lithium ion tu dengan garpu. Mungkin bosan kan bagi cucuk ataupun hempas bateri lithium ion. So secara keseluruhan dan kesimpulannya, bateri lithium polimer ni semakin banyak digunakan dalam alat elektronik, termasuk juga smartphone, berbanding lithium ion sekarang ni. Lithium polimer ni dia lebih selamat, kurang risiko, dan juga bila nak design bateri tu dia adalah lagi fleksibel dan tak terhad macam dekat lithium ion. Sekian tu saja untuk perkongsian antara bateri lithium ion dan juga bateri lithium polimer. Moga bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Okay geng, macam mana dengan video tadi? Mantap tak? So jangan lupa like dan subscribe.